Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Ni agama. Dan iman tu dekat mana? Iman tu dia jatuh kat sini. Ni Islam. Ini iman. Dan satu lagi, ini ihsan. Mesti boleh lukis diagram ni lah kalau kita faham iman ni apa. Ni nama dia ihsan. Dan kemudian nanti kita terang lah ihsan ni. Kemudian. Apa kedudukan iman dalam agama? Dalam satu ayat yang mudah, iman adalah salah satu. Okey. Fill in the blank. Apa S? Cabang. Tiang Fill in the agama. blank. TKR. Hah? Tiang. Tiang. Dia salah satu tiang agama. Maknanya kalau roboh, agama tu roboh. Agama tu roboh. Dia salah satu tiang agama. Bila tiang benda penting ke? Kalau building tu ada tiang tu kita roboh lah building tu. Tu peranan tu memperlihatkan kedudukan dia dalam agama, memperlihatkan benda yang sangat penting kan. Tu Allah seru, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Dia seru tu bukan wahai orang-orang Islam, tak. Disebut wahai orang-orang yang beriman. Jadi kedudukan yang disebut tu adalah orang-orang yang beriman. Tu dia tengok kalau kawan kita tabligh, dia akan cakap perkataan usaha untuk dapat iman. Usaha lah tu usaha tu. Ajak orang pergi dakwah, dia pun pergi dakwah, dia duduk masjid, dia baca Quran, dia buat apa tu, itu usaha dia, usaha atas iman. Usaha nak dapatkan benda berharga iman. Yang pastinya kita lihat, kalau kita tidak berada di satu situasi yang betul, bukan saja tak dapat iman, kadang-kadang iman melonggar. Iman pun boleh gugur. Sebab tu kadang-kadang betul juga dalam tindakan mereka ni melepaskan pekerjaan sekejap, pergi keluar tabligh 40 hari ke apa benda ke. Itu kaedah yang betul juga. Cuma jangan lupakan ilmu yang wajib belajar, belajar. Tu tak boleh tinggal. Jadi kita belajar ni adalah juga antara usaha untuk dapatkan iman. Dengan apa? Memahami dia, nanti kita akan tengok sampai ujung. Cabang dia, cara nak dapat dia, benteng dia macam mana. Dan kita kena usaha dan pastikan minta Allah beri iman itu dalam hati kita sebelum malaikat maut panggil kita balik. Malaikat maut dia keluarkan roh kita. Jadi waktu tu iman dah ada. Paling takut bila malaikat maut panggil kita balik, tak kira lah apa usia kita, kita terkapai-kapai dalam memahami pun tak dapat lagi. Bukan kata ada, faham pun tidak. Dan kita nampak tanda yang kita belajar nanti, kita kata tanda dia tak ada kat aku. Seolah-olah kita boleh cakap, aku ni belum beriman lah. Macam mana ni? Ni yang bahaya ni. Jadi kedudukan dia adalah sebagai tiang pada agama. Lepas tu bila kedudukan ni penting, maka penting kita kena belajar. Lebih penting daripada banyak perkara yang penting yang kita rasa penting.
Kalau kita perlu cuti ya, pergi kursus, macam baru ni kita buat kursus kan kali ketiga. Untuk dapatkan iman, untuk memahami iman, untuk dapatkan iman. Kalau kita perlu pergi kursus, cuti. Kalau kita perlu bayar, ini free. Untuk jaga anak kita sekejap dan kita pergi belajar agama. Kenapa? Untuk pastikan dapat iman, kita kena bayar. Tak kisah, tak kira. Kenapa? Pentingnya benda ni tak boleh cakap. Lepas tu ada orang yang sanggup mati daripada iman gugur. Kenapa? Dia rasa ni penting. Dan benda ni lah yang akan membuatkan kita boleh jawab soalan kubur. Benda ni lah juga dengan izin Allah akan menyelamatkan kita daripada mahsyar. Benda ni lah adalah sebahagian daripada tiket untuk masuk syurga. Apa? Iman. Samping satu lagi benda nama Islam. Jadi sebab tu usaha kat atas untuk mendapatkan iman ni, dia mesti dibuat cara sungguh-sungguh. Cara sungguh lah. Dan sekarang ni, akhir zaman ni, fokus manusia bukan lagi benda-benda ni. Benda ni hanyalah tampilan-tampilan lah. Ada orang mati dekat masjid, gitulah. Sambut orang Nabi. Benda ni hanya tampilan-tampilan yang bukan benda core business. Bukan benda utama, bukan core business. Core business apa? Kerja, jawatan, karier, anak, pasangan, rumah, kereta. Tu core business sekarang. Dan kita dah tenggelam dalam keadaan begini sekarang. Kalau kita tak sedar je kita tengah lemas dengan keadaan begini, kita nampak orang lain pun sama macam aku. Ni bahaya kan? Ni bahaya. Jadi nak kena, kadang-kadang kita kata kita perlu menongkar arus. Menongkar arus, maknanya kita kena fikir bukan macam mana orang ramai fikir. Orang ramai fikir yang utama ni lah. Ni pekerjaan aku. Lepas tu bila ditanya, kenapa tak datang kelas? Kerja. Ni. Mana belum datang kelas? Pada kerja lambat. Kenapa? Dia sebut benda-benda ni, kenapa tak belajar agama? Kerja. Kenapa tak belajar Quran? Kerja. Kenapa? Kerja ni dia punya core business. Sedangkan bukan core business tu. Allah tak kata benda core business. Allah kata kau kena jadi orang beriman. Rezeki tu Allah jamin. Bukan kata kerja, kena kerja juga. Rezeki tu Allah jamin. Benda yang Allah jamin, yang ni dia mati-mati. Padahal benda yang Allah tak jamin, syurga, iman, ilmu, dia buat tak kisah. Ni yang berlaku lah. Bila kita kata, dia kata semayang ni sama lah kan. Mana tu tukar cara semayang. Sama lah macam darjah 2 pun semayang. Betul lah, betul. Tapi darjah 2 kau belajar apa? Sama tak kau belajar kitab? Tak ada. Hanya sentuh sana, sentuh sini, sentuh sana ni, dapat A. Lepas tu tercabar je kita, masa kita SPM dulu kan. Kita nampak budak Cina dapat A dalam perjalanan agama Islam. Pernah dengar tak? Dulu. Budak Cina dapat A. Kenapa? Ilmu yang dia beri ni boleh hafal daripada dulu dengan baik. Tu je. Maksudnya tak ada soalan bentuk penghayatan, tak ada. Dia tak membawa manusia tu bila dia soal, dia berfikir. Fikiran tu lah nak dijawab. Tak. Dia kau hafal je, 1 niat, 2 berdiri, 3 takbir, 4 Fatihah. Dia kekuatan hafalan je. Lepas tu budak Cina mana pandai ni, dia boleh hafal, dia ambil duduk. Orang budak Islam dapat E, dia dapat A. Kenapa? Nilai dia, kekuatan dia adalah hafalan. Itu je. Jadi, tamu jadi itu lah. Okey. Ni, kita tengok balik. Ni, yang ni. Ni definisi ni kita dah terang. Saya tak nak miss apa-apa. Ni. Ini kita dah terang. Ni. Ini pun kita dah terang. Ini belum lagi lah. Okey. Ni. Sikit baca dulu. Apa dalam kitab Akhidatul Najin dikata menunjukkan orang itu kuat iman dia. Pada ni lah. Kalau kita ringkaskan, dia datang kat sini. Satu perkataan dia adalah apa perkataan yang mendefinisikan buat apa Allah suruh,
tinggal apa Allah larang. Definisi apa tu? Takwa. Takwa. Ni takwa. Tanda iman kuat, satu, takwa. Takwa apa? Satu definisi dia. Ni satu. Kalau kita ringkaskan lah. Dua, menyentuh. Orang kuat iman ni apa? Dia tidak merosakkan orang lain. Kalau kita tengok daripada ni lah. Orang mukmin dia tak rosakkan. Dia tak dengki, dia tak umpat, dia tak khianat, dia tak curi, dia tak ni, dia tak buat ni, dia tak buat ni. Tiga. Nombor tiga, apa tu? Sangat baik dengan orang mukmin. Orang yang iman kuat ni kalau orang tengok dia, orang seronok dengan dia. Kalau dia ada, orang rasa suka. Tanda iman dia okey. Tapi kalau dia ada, orang doa dia kena transfer. Dia kena transfer, orang kata Alhamdulillah, ini masalah. Orang buat kenduri, tak rasmi. Beli pizza. Kenapa beli pizza ni? Itulah habau tu dah keluar gitu. Oh, kalau lah habau tu adalah kita, you are in the big trouble. Kenapa? Kau tak ada suka oleh majoriti orang kau. Kalau dia tak suka kita sebab kita tak ikut dia punya tumba-tumba, tak apa. Lantak kau lah. Dia buat tumba-tumba, kita tak nak ikut lah. Orang boycott. Tak apa. Tak apa. Ini dia tak suka kita sebab sikap kita yang tak elok lah. Bergaduh. Pasal meeting nak bergaduh. Lepas tu mengamuk pula kat pantry. Orang kata, lepas makan basuh pinggan, dia buat tak tahu. Kata kakak pun ada kata. Oh, dia punya dia punya objection ni sampai orang tak selesa dengan dia. Tu tak bagus lah. Biar kita hadir kita ni disenangi oleh orang. Dan hadir kita disenangi dengan keadaan kita ada prinsip lah. Tak boleh lah ikut semua cakap. Tak boleh. Kita ada prinsip. Prinsip ni orang faham dan kita pun faham orang punya cara hidup. Jadi bila kita disenangi oleh satu tempat, maknanya kita ni berbaik dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin kalau tak jumpa kita, dia rindu. Kalau kita tak ada, dia rasa tak best lah. Dia tak ada. Tapi kalau kita tak ada, dia buat kenduri. Berat. Berat. Atau dia orang kata kita mampu cepat ni lagi bagus lah. Ada orang suka cakap gitu kan. Jadi mampu lagi baik lah gitu. Oh, sampai peringkat tu kan. Ni, tanda orang kuat iman ni. Tengok Ni kita akidah najin. Nombor 4 ni, menyuruh orang buat taat. Ni apa? Amal ma'ruf. Ini nak ajak kawan-kawan. Ni kelas-kelas macam ni simple je. Masuk dalam grup. Tengok jiran sebelah kita ni tak pernah pergi kelas. Datang cepat. Tak pernah. Orang kat sini dia sibuk dekat tempat dia. Bukan dia buat kerja pun. Dia baca sinar harian, dia baca berita harian, dia baca news. Dia tengok sikit kisah artis macam mana. Yang accident tu dah tumbuh rambut ke belum. Dia ikuti perkembangan yang bukan-bukan lah. Dia tak perlu pun dia buat. Lepas tu tengok YouTube kejap. Dia bukan buat kerja pun. Tapi dah check kau tengok. Main game kejap. Main game apa? Call for duty apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Buruknya rupa macam tembak tu. Saya tengok dekat SUKM kan. Ambil ubat. Tahu ambil ubat tak? Masih. Beratur hantar nombor. Dan nombor ni keluar random. Kita tengok nombor kita 100. Sekarang ni 60. Maknanya 40 lagi tak. Dan kita boleh perhatikan orang tua macam saya ni. Apa dia buat waktu tunggu. Duduk diam. Ada yang pakai ni. Bila kita lalu dia Quran. Dia dengar je lah. Kan. Ada juga tengok YouTube yang kita tak nampak kandungan dia. Dan ada juga tengah main Mobile Legend. Tu yang ngeri tu. Main dia.
Nampak dia pun. Dia senyum orang. Oh, dia kata, tak tahu lah apa dia kata apa. Menang kot. Begitulah kalau kita nak belajar kan. Begitulah orang tunggu kematian. Allah. Dia buat apa? Ada orang main-main. Ada orang dia sibuk baca Quran. Ada orang dia rasa tunggu ubat ni lah masa yang dia free dan dia boleh habiskan zikir. 1000 ke apa, tasbih ke apa, istighfar ke apa, selawat ke apa. Inilah ruang dia free. Dia free lah, tak ada buat apa lah. Cuma menanti. Sama macam orang menanti mati, dia buat apa? Ada orang rehat-rehat, ada orang tak ada buat apa. Ada orang tak rasa pun mati tu dah dekat dengan dia. Tak dia boleh rasa. Tak boleh rasa. Jadi dia leka lah macam mana lekanya orang tunggu ubat tadi. Dan nombor ni, giliran ni dia keluar random. Dan kalau dia komplain, nombor kita 100. Keluar, 108. 109, 120. Kalau dia komplain, kalau dia kata, nurse, kenapa pakcik nombor ni 100 dah keluar? Tak, dia bukan ikut nombor. Dia ikut ubat tu punya senang. Atau doktor apa benda tak tahu lah apa ubat kan. Macam itulah mati ni, dia tak ikut umur. Dia random. So random. Hari ni 80. Bukan lepas 80 tu 79, 81 tak. Lepas 80, 35. Oi. Macam mana nombor tu keluar, random. Begitulah mati tu datangnya, random. Pada umur. Saya tengok dalam WhatsApp grup masjid ni. Info kematian 82. Info kematian semalam 54. Sebelum tu info kematian 33. Wah, ni macam keluar ubat ni. Macam farmasi keluar ubat. Satu, bila iman itu ada, dia ada kehendak nak ajak orang lain lah. Cara kita lah macam mana kita buat kan. Ajak yang berkuasa, ajak berbelahan, cerita, ajak cerita. Dia tak nak, tu bukan soalan kita lah. Tapi pada tertibnya kita kena kata kita tak pandai dakwah. Itu senang. Ini nama dia mungkar. Jadi kalau pada 5 tu ni lah. Kalau rumusan daripada 5 tu, kita kata, jadi kotak tu ada kat sini. Kotak tu ada kat sini. Ni 5 ni. Okay, ni dah ada apa lah. Ni nota je ni, dah ada apa bawah ni. Jadi ini adalah tanda kuat iman. Yang ni lah. Ni. Lepas tu, tengok bawah ni pula. Syarat sah iman. Kat mana? Ni. Kita ambilkan yang dekat-dekat dia dulu. Ni syarat sah iman. Apa dia? Kalau rumusan dia gini je. Apa yang keluar ni? Kalau rumusan gini je. Beriman dengan perkara baik. Satu. Jadi dia punya penerangan tu itulah. Artinya gaib. Di situ siapa ni? Tuan Mat. Ini dia tak buka Tuan Mat. Tutup bergaduh kat belakang tak pasal. Beriman dengan perkara gaib. Gaib apa ni? Gaib pada akal. Seperti zat Allah bila kita kata. Allah ni tak nampak. Tak nampak. Jadi kena beriman. Hatta kena beriman pada perkara yang kita nampak hikmah dan tak nampak hikmah. Ada benda tak nampak kan? Tak nampak. Kenapa aku
Kenapa anak aku? Kenapa suami aku? Kenapa? Tak nampak. Tak nampak hikmah dia. Tak nampak. Jadi bila tak nampak tu beriman. Beriman apa? Itu adalah ketetapan daripada Allah. Itu beriman nombor satu tu. Lepas tu orang yang mati yang dikata radiyatan mardiyah tu, Allah redha pada dia redha pada Allah. Dia redha pada Allah tu dua perkara je yang dia kena buat. Untuk dikatakan radiyatan mardiyah tu. Apa dua perkara tu? Satu, dia redha dengan apa hukum yang Allah tentukan. Wajib, redha. Sunat, redha. Makruh, redha. Lagi satu, dia kena redha dengan apa juga yang Allah takdirkan pada diri. Banyak kehidupan dia lah. Kalau dia boleh buat dua benda ni, maka mati nanti, dia akan diridhai oleh Allah. Dan dia akan redha juga berjumpa Allah. Kenapa dia redha jumpa Allah? Yang ulama kata, yang Rasulullah kata, sedetik lagi kematian, dia akan nampak tempat dia. Malaikat kata, tu tempat kau. Jadi nampaklah taman-taman syurga yang indah. Jadi dia redha nak pergi. Dan sebab dia redha dengan hukum, apa kata wajib dibuat, apa kata kini diikut, dan dia redha dengan ketentuan. Benda yang paling payah, ulama kata, dalam rukun iman ini, beriman pada qada dan qadar. Ini paling payah. Lepas tu Rasulullah ni dia sebut apa? Bila malaikat tanya, akhirnya dia beritahu tu malaikat, apakah iman? Beriman itu engkau percaya dengan Allah, dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab, dengan hari kiamat. Lepas cakap hari kiamat, Rasulullah kata, dan engkau beriman dengan qada dan qadar. Maknanya yang nombor 6 ni, Rasulullah ulang perkataan, engkau beriman. Padahal ni tak ada. Beriman dengan Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat. In between apa sih? Oh, di antara. Kita kata di antara. Kampung saya kata in between. Lain kampung ni. Beranak kat sekolah ni payah juga. Tak ada hair. Ni, tak ada beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat. Tetapi ayat tu ulama kata, dan kau beriman pada qada dan qadar. Sebab apa? Qada dan qadar ni yang paling payah nak terima. Boleh tiba. Oh, payah. Tiba abai kata nak kahwin lagi satu. What are you talking on about? Dia kata. I don't understand. What are you talking on about? Boleh terima ke? Oh. Orang lelaki perempuan kata abang ni suami yang bodoh. Oh, boleh terima ke itu? Aku ada ijazah zoologi, meteorologi. Apa je lagi? Patologi. Mangkobiologi. Kau kata aku bodoh? Oh, tak terima. Allah takdirkan mulut tu keluar begitu. Hanya dosa tak dosa tu hal lain. Tapi ditakdirkan begitulah hari tu. Ni fikir ni takdir Allah. Takdir Allah. Boleh tiba-tiba ke? Boleh percaya itu takdir dan boleh accept. Dia yang payah. Selalu je ulama kata gagalnya manusia dalam rukun iman ini adalah pada qada dan qadar Allah. Tetapi besarnya murka pada qada dan qadar. Apa? Allah kata kalau kau tak boleh terima apa yang aku tentukan, maka apa? Allah murka dengan cakap perkataan apa? Kalau kau tak redha dengan apa yang aku tentukan, maka apa ayat tu? Adik kursi tu. Carilah Tuhan selain aku. Carilah Tuhan lain selain aku. Maknanya apa? Maknanya Allah tak redha kita ni hamba dia. Tu benda yang sangat menakutkan. Mana Tuhan selain Allah? Kau cari lah dia. Macam orang marah mak marah anak. Kau tak suka, kau keluar dari rumah ni, kau cari rumah lain. Tu kira macam perkataan yang maksimum lah. Abang tak suka saya, abang cari bini lain. Okey. Tapi kita nak kata apa? Tu marah. Tu murka. Tu geram. Dan Allah kata kau tak redha dengan apa yang kau tentukan, kau cari Tuhan selain aku. Allah, apa mana Tuhan Allah? Maknanya Allah
Tak nak pandang. Allah tak nak terima dah. Allah tak nak ampunkan dah. Tu jawapan itu kalau mati kita tahulah kat mana jawapan dia. Tu dia galak dah kadar tu. Oi, bukan mudah. Bukan mudah. Tapi kita tak ada pilihan lah. Kena tahan hati kita, kena tahan rasa tak suka kita, kena tahan kehendak kita. Kenapa? Untuk Allah. Bukan mudah. Ni yang gaib ni. Serta sifat dia. Contoh dia, akal dia gaib, zat, sifat dan suruhannya dan tegahannya dan ditakyinkan ni, ditentukan, takyin ni tentukan. Segala ibadah itu dengan waktunya dan barang yang sedemikian, maknanya cara, rukun, syarat, itu dikatakan beriman pada yang gaib. Jadi nak iman ni, nak tahu zat Allah ni, sifat dia macam mana, suruhan dia macam mana, ini tak ada lain cara daripada menuntut ilmu. Kat sini datang menuntut ilmu ni. Jadi orang yang beriman ni, dia melalui jalan menuntut ilmu. Kenapa? Dia nak tahu tu, nak tahu. Mana ni zat Allah ni macam mana, diterangkan macam mana, gitu gini macam mana. Nampak sini. Juga beriman dengan barang yang kita mendapat ilmu akan dia. Sifat Allah. Dengan cara tafsir dan juga dengan cara ijmal. Lepas tu nak belajar ni semua ni kat tauhid. Nanti kita belajar. Nanti kita akan jumpa perkataan ni. Ni kalau khususnya, kalau khusus dia disebut sebagai ilmu tauhid. Ni. Tafsir, ijmal. Yang kita buat khusus tauhid tu. Saya tengok dekat online dia. Tengok online tu kan. Itu kat Melaka. Ni siri ketiga ni, siri keempat. Ni dekat Cameron. Dulu Dewan tu muat ni 60. Sekarang ni dah daftar 90. Dah terlebih. Tapi nanti kita adjust lah macam mana. Orang tu kata boleh, kalau repeat sikit boleh masuk 80. Hotel tu kata tak. Tarikhnya berapa 20 sampai 23. Tapi yang tu dah full lah. Kalau masuk nama waiting list. Nanti ada lagi satu. 16, 17, 18. Bulan 9. Itu buat dekat Ikram, Melaka. Ikram Melaka tau. Ikram 4. Korang yang tempat ni. KR apa? CR? Bukan Ikram. Zaman aku dulu panggil Ikram. Ikram lebih Ikram. Ampun. Tak tahu mana dia. Ikram ni bawa JKR dah? Dulu yang dulu. Dulu tak latihan lah. Tak latihan. Kami sendiri punya. Sama. Macam mana dia? CRE? Krik. Mana dia penuh dia? Center. Pusat kecil adalah ni. Training center. Training center lah cakap lah. Orang kampung aku panggil training center lah. Kau pelik-pelik mana aku tahu. Training center. Nak train apa? Train nak kerja-kerja tu. Allah. Tu ada bincang dengan Datuk Darul. Dia kata kalau nak guna tempat tu boleh lah. Di Zobi. 150. Itu tak booking. Banyak pergi ni pun satu ni tak sampai 100 lah. InsyaAllah. Kita menampakkan lah. 16 September, 17, 18. Nanti ada lagi lah. Dia belajar tauhid dia. Sampai muntah. Belajar sampai muntah. Demikian juga wajib beriman pada malaikat, serta rasul, serta kitab, hari kiamat, qadar. Ni semua ni bawah rukun iman lah. Jadi beriman ni nak kena belajar lah. Kalau tak belajar macam mana kita tak tahu. Dan inilah ilmu yang sekarang ini akhir zaman ni dipinggirkan lah. Dipinggirkan. Jarang orang nak belajar. Pinggirkan. Orang sanggup bayar satu hari 1,500 untuk belajar forex, untuk belajar gini, belajar gitu.
Tapi dia tak nak luangkan masa dia untuk belajar benda yang nak mengesahkan iman dia. Jadi kalau tak belajar, kalau tak beriman, nak beriman ni nak kena tahu. Nak kena dapat ilmu apa dia benda ni. Itu nama dia ta'akul tu. Nak dapat ilmu pada dia. Macam contohlah kita kata, kalau orang tanya kita, macam mana kau kata kau beriman pada Allah? Kita tak jawab. Kita tak jawab, maknanya kita tak dapat ilmu akan dia. Jadi kita nak beriman, macam mana? Kita tak tahu. Tak kenal. Lepas tu proses kenal ni, dia makan masa dan dia perlukan pengorbanan. Perlukan pengorbanan. Macam mana sahabat dulu dia korbankan nyawa dia untuk dapat syurga, untuk dapat Islam. Pengorbanan. Abu Hurairah Bilal bin Rabah diempap dengan batu. Dan mereka ada benda yang mereka bertunjuk dengan Allah. Ya Allah, dulu dada aku diempap dengan batu kerana engkau. Kerana aku nak tahankan agama kau. Ada benda nak cakap. Kita mesti ada benda yang kita cakap. Kalau kita beri kursus agama, aku korbankan cuti aku untuk ni. Tu ada benda yang kita cakap lah. Jadi tujuan dia apa? Supaya iman tu sah dengan mempelajari dan mendapat ilmu dengan akal apa benda yang nak kena iman. Tu dah bukan perkara yang gaib. Dan juga barang yang dapat dicapai oleh panca indera zahir tetapi tidak dapat dilihat akan hikmah dia yang gaib, tersembunyi. Seperti Allah menciptakan kanak-kanak. Kenapa Allah ciptakan kanak? Allah ciptakan binatang. Serta kasih kita akan mereka. Padahal Allah memberi sakit yang kita tak dapat melihat hikmah dia. Sedang kita dilarang untuk mendatangkan kesakitan pada mereka. Kita tak boleh pukul kita dia sakit. Tapi Allah boleh datangkan sakit kat dia. Demam, batuk, kan? Tapi kita tak boleh bagi dia makanan, dia makan sakit. Tak boleh. Apa hikmah dia? Allah boleh bagi sakit, kita bagi sakit. Kita kata tak sakit, kita sayang dia. Adakah Allah tak sayang dia? Tak. Maknanya kita tak nampak apa hikmah dia. Tetapi mestilah beriman. Mestilah beriman. Kenapa? Wallahu alam. Itu nombor satu. Hendaklah beriman bahawa tiada seorang pun mengetahui hal-hal gaib. Ini nombor dua. Orang yang setelah iman dia kena tahu. Hal gaib semuanya adalah dalam maklumat Allah. Apa tu? Tapi bukan Bilik Tenggara kan? Pukul 6.45. Saya tengok tak ada orang, saya seorang je lah. Saya baca Quran. Tengok tak ada orang, betul tak ada orang. Lepas tu dengar, la ilaha illallah, la. Siapa baca ni? Betul semua dia cakap. Rupanya kat sana tu ada seorang abang ni. Tapi abang ni dia macam tidur lah. Lalu kalau orang baca tu, orang tak begini kan. Lalu orang baca tu. Saya kata siapa baca ni? Puas dia fikir. Lama jugalah. 5 minit tu. 10 minit juga. La ilaha illallah. Saya kata dia diam. Tak tahu lah apa jin malaikat ke apa tu. Biar. Jadi ya. Kadang kita ni banyak sangat baca mastika pun bayar juga. Ada lagi. Kan? Padahal ada lah orang zikir kat mana ni kan. Orang pasang handphone dia. Banyak sangat baca mastika ni bayar juga ni. Tapi macam nenek saya cakap lah dulu. Masjid yang rumah saya ni, yang belakang ni, 2 masjid kan. Itu masjid Haji Mat Saman tu. Banyak pupu kami dah nampak macam-macam lah. Orang tinggi lah, baring kat masjid lah, orang besar lah. Jadi bila dapat cerita ni, selalu cerita dengan nenek lah. Nenek ni anak Haji Mat Saman ni. Dia kata kalau orang datang masjid, tak kira orang tu pelik tak pelik, dia orang baik dia. Jadi jangan risau lah dia kata. Dia kata manusia datang masjid ni, dia sama ada dia baik atau dia usaha nak jadi baik. Sama juga macam makhluk lain yang kita nampak. Dia kata itu lah. So jangan risau lah. Tapi dia kata kau nampak kat pokok manggis, mata berkilat, tu lain dia kata. Tapi kalau kat masjid, tak apa.
Dulu pupu saya nampak, buah pupu nampak bayi ni. Daripada ujung tabir perempuan satu je perempuan. Nampak kepala, nampak badan orang. Siapa tu? Balik demam. Kita dengan nenek, dia kata tak apa. Lagi nampak kami masjid, tak apa. Itulah, saya berfikir itulah. Tapi kalau dia nyanyi karaoke, kita takut juga siapa ni. Dia kata la ilaha illallah ni okey lah ni. Beriman tiada seorang pun mengetahui akan segala yang gaib melainkan Allah. Inilah kita dalam jin ni. Benda yang gaib ni orang tak tahulah. Okey. Berharap. Nombor 3, tanda kuat iman ni, dia ada satu harapan dalam hati dia. Ni dikatakan berharap. Berharap akan benda yang mahal, rahmat Allah. Orang yang nak starkan iman ni, dia kena harap satu benda, rahmat. Dan dalam Quran kata, rahmat Allah itu hampir daripada sekalian orang yang buat benda baik. Buat baik dekat dengan rahmat. Datang belajar dekat dengan rahmat Allah. Pemurah dekat dengan rahmat Allah. Lepas tu kalau pemurah ni Rasulullah kata apa? Orang yang pemurah itu qarib dengan Allah. Qarib ni rapat lah. Qarib ni maksudnya dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan kasih sayang manusia, dan dekat dengan syurga, dan jauh dari neraka. Orang yang pemurah. Pemurah. Dulu kalau kau office kerja dulu, kalau tiap Jumaat macam ni kan, kami tak beli sarapan. Amal kami dulu 15 orang je. Hari Jumaat ni ada nanti akak-akak ni, dia bawa sarapan. Dia masak kat rumah ke, dia beli ke. Jadi hari Khamis dia akan keluar email, tomorrow we will having a breakfast together. Dia bawa lah, dia yang tukang bawa. Memang tiap-tiap Jumaat. Lepas tu ada yang bawa pisang semualah. Sebab apa, kami dulu kopi ada kelas hari Rabu. Macam ni lah buat macam ni. Ada ustaz ngajar lah. Padahal kalau ustaz tak ada, saya yang ganti. Dia suka cakap apa, Imam Ghazali kata, pada hari Jumaat, hendaklah engkau memperbanyakkan kebajikan. Ini perkataan Imam Ghazali. Hari Jumaat tu orang kata banyak selawat. Hari Jumaat tu orang kata banyak sunat. Hari Jumaat tu orang kata banyak sedekah. Hari Jumaat tu banyak beri makan pada orang. Lepas tu kadang-kadang memang kita jumpa lah. Dulu rumah saya dulu, dekat dalam masjid, ada orang jual nasi apa nasi minyak. Jadi ada abang ni, dia duduk kat kedai tu, orang lalu dia panggil. Abang nak nasi tak? Dia kata, saya nak belanja. Antara dia panggil kan saya kan, tempat saya. Tanya, Ustaz, berapa orang kat rumah? Saya kata, berapa orang? Saya dengan rumah je tu. Okey, Ustaz muka 2, saya bayar. Dia kerja dia gitu. Tapi sekarang orang jual nasi dah tak ada dah. Dia duduk tu kan, dia bawa duit. Siapa datang dia panggil, nak nasi tak? Saya bayar. Dia betul-betul memperbanyakkan kebajikan pada Jumaat. Ada yang dah siap beli air 20 bungkus, orang dah lalu dia bagi. Kami tengok rumah saya lah. Dulu. Yang hantar dalam kotak, burger pun ada. Kat sebelah tu dulu mana-mana ada orang buat burger, Abang Man ni buat burger. Jadi Abang Man ni, dia diterima RM300, buat burger ke apa, dia hantar kat masjid. Ada orang order lah. Ni mungkin boleh kita contohi lah. Contohi. Tengok belajar ni berapa orang? 2, 4, kursi lagi banyak lah. Kursi jangan kira lah, kursi jangan beli semak lah. Ada penduduk di langit Ustaz. Penduduk di langit. Oh, jangan cakap tu. Naik belum ngomong. La ilaha illallah. Malaikat rahmat memang penuh. Bukan saja dia duduk kat kursi, dia duduk kat sini pun ada. Tunggu tak nampak lah malaikat rahmat yang penuh. Tak payahlah masuk bukan senarai selemak tu malaikat tu. Tak makan. Beli, okey. Niat nak bagi makan orang belajar. Gitulah, niat gitu jugalah. Dia makan orang belajar. Moga-moga harap apa? Apa engkau harap daripada perbuatan kau? Aku harap ni rahmat Allah. Kenapa? Rahmat Allah ni dekat pada orang yang hampir daripada sekalian orang yang buat kebajikan. Hampir. Dia dekat dengan orang buat kebajikan. Kebajikan ni macam-macam lah. Bagi orang makan ke, apa benda ke.
Kalau boleh sponsor satu building ni lagi bagus. Berapa orang building ni? Kat 1,000 orang. 1,000 orang? Oh, background. Hampir. Hampir 1,000 orang Tapi dengan kuliah Zuhur 30 orang Dia kerja kat dia. Oh, kerja. Malaysia. Oh, kerja lah. Tu yang kesian. Kalau ikut tak muat tu pun. Oh, kalau 1,000 orang datang Zuhur Allah Akbar, bergegar ke KL. Betul. Zuhur semua turun semayang. 1.30 semayang kan. Lepas kuliah kedua. Satu hari buat semua ke turun. Melimpah lah sampai kali. Betul. Surau tu boleh masuk berapa saya? Satu orang boleh masuk lah. 1,000 pekerja Ni buat macam mana Ha? Okey. Ni rasa harap. Kenapa rasa harap? Atas sebab sedarnya ia apa? Orang tu bahawa ia adalah hamba. Dia mesti rasa dia hamba. Dia harap rahmat Allah. Rahmat ni apa? Rahmat ni satu perkataan yang paling mudah orang Melayu nak faham. Nama dia belas kasihan. Belas kasihan. Kasihan tak rasa lagi. Belas kasihan. Belas kasihan. Kita kena rasa, ya Allah, kau kasihan kat aku ni Allah. Dosa banyak, amal tak tahu apa. Dosa banyak, makan banyak, tidur banyak. Kalau makan tu nasi goreng campur mihun pula. Bawang sini lah, dia makan satu. Tu hari pub dia. Bagi dua saya. Saya kau sebelah, aku sebelah. Dah. Orang sini. Makannya banyak. Yang tak banyaknya tu lah tu, amal tu tak banyak. Amal tak banyak. Tapi neraka takut. Kita kubur takut. Jadi ya Allah, kau kesian kat aku. Tu harap pada belas kesian ni lah. Dulu kalau sekolah saya, kalau markah 40 lulus, dapat 39, cikgu bagi markah kesian 41. Dia adjust lah. Kenapa? Kesian. Sikit lagi nak gagal. Tu markah kesian. Markah kesian ni diberi bukan sebab jawapan tu. Sebab rasa kesian. Dulu ada ustaz mengaji kat Syria kan. Dia kata, diorang ada banyak subjek kan. Siapa dapat Quran A, jadi subjek lain yang gagal ni ada markah kesian. Tapi cara Quran dia dapat A. Dekat Syria dulu kata lah. Jadi diorang ni Quran pandai, yang lain ni tak tahu ke apa, dapat tak lulus, ustaz akan lulukan. Naikkan lagi. Kenapa? Kesian. Kenapa? Nampak dia bagus kat Quran. Ada orang ustaz fikir gitulah. Jadi nak dapat kesian ni lah. Nak dapat kesian ni yang penting. Sebab tu kalau kita tengok doa orang mati kan, Allahumma firlahu warhamhu. Warhamhu tu rahmat lah. Minta Allah kesian kat dia. Sama ada dia ni mati baik, dia ni mati jahat. Tak semayang, zina, minum arak. Apa sajalah yang teruk. Tapi minta Allah kesian. Kenapa? Jangan seksa dia, ya Allah. Tu wajib doa Allahumma firlahu warhamhu. Ini minimum. Imam Nawawi kata kau doa ni salah dengan ayat. Yang lain sunat. Minimum. Minta Allah ampunkan dia, minta Allah kesian kat dia. Kenapa? Mungkin matinya bawa berbagai-bagai dosa. Yang orang tahu, yang orang tak tahu. Mungkin. Dan mungkin mati dia tak prepare apa-apa. Pakaian dia masih lagi tidak untuk aurat. Seluar ketat dia masih dia pakai. Kain dia pun ketat. Dia hanya pakai jubah pada hari Jumaat saja. Orang sini lah, orang sini contoh-contoh lah. Jadi air lain tu penuh dengan maksiat. Penuh dengan balutan pada aurat.
Jadi minta Allah kesian dekat dia. Kenapa? Kejahilan dia, dilalai supaya jangan disiksa dia. Sebab kalau dia disiksa, teruk lah. Tangan adab. Jadi orang beriman ni, dia mesti ada rasa harap pada apa? Rahmat Allah. Jadi nak dapat rahmat Allah ni Rasulullah kata beramal lah. Kalau dia harap semayang tu nak buat, kalau dia harap belajar agama tu nak buat. Harap aja. Orang pergi kuliah agama dekat atas dia main dart, dia main pingpong, dia main carom, main game. Mobile Legend. Tak boleh lah, tak sesuai lah dengan nak minta rahmat Allah. Kan? Nak kaya, nak kena berusaha. Nak seberang laut, ulama kata nak kena ada sampan. Jadi nak dapat rahmat Allah, nak kena ada amalan. Mesti ada benda yang kita kena paksa diri kita buat lah. Okey. 4. Ini 3. Ini 4. Takut. Ini takut pula. Ini kalau kesimpulan dia, rasa takut pada Allah. Ini kesimpulan ni yang kotak-kotak ni. Dan takut ni dalam kitab Duratun Nasihin ada tanda lah. Pada mata dia, pada lidah dia, pada dengar dia, semualah peranggota dia. Kitab bermaksiat. Tu perintah tu, wahai orang-orang beriman, sekalian mereka itu takut tamak ke Allah. Dengan sebenarnya takut. Kena takut. Tak takut, tak boleh. Dia bukan, tidak muslah iman. Nombor 5, ini. Mengiktikadkan ni. Mengiktikadkan, meyakini, menerima yang halal itu halal dan yang haram itu haram. Ni maksud dia apa ni? Menerima apa yang dikhabarkan oleh, ini maksud dia ni, Rasulullah. Menerima. Syahir, bila kita nak pergi tidur banglo yang tinggi tu? Belah kali. Ni tak nak, tidur surau. Boleh tikar lama. Dia dengan abang apa tu, yang owner tu? Haji apa? Haji Zaki. Tak tidur kat banglo tu lagi lah. Kali ni aku nak tidur dengan Syahid dekat surau. Aku dengar orang buka pintu, Mak Min pom, lepas tu pom balik. Malam tu hujan-hujan dia balik. Ajar dia nama ni kan. Okey. Ni nama dia menerima khabar. Jadi kalau kita buat dia punya summary apa summary sih? Alah, hai salah folder ni. Summary. Oh, summary. Kampung kata summary je, orang sini kata apa? Rumusan. Kesimpulan ialah conclusion. Oh, you don't play It's okay. it's okay. I don't know sepatah haram. Okay. Ni apa? Kita copy balik je. Kita nampak macam ni, kita lagi cepat ingat lah. Yang penerangan tu tak apalah. Penerangan lah. Ni. Dulu sekolah panggil apa balik? Peta apa? Peta minda. Dia kata peta kepala otak. I don't understand what is minda, dia kata. Kepala otak. Peta kepala otak je. Minda orang putih kata apa? Mind map.
Mapping. Mind mapping. Mind mapping. What you talking about mind mapping? Orang sekolah cakap mind mapping Ustaz. Oh, sekolah kata mind mapping. Mind mapping gua no 10 kali belajar tak faham-faham. Ni? Ni. Kalau ringkasan ni gini lah. Ni. Syarat sah iman. Ni lah kita Aqidatun Najin. Dia banyak kitab, banyak benda dia tulis. Tak apa-apalah kita belajar lah. Apa yang patut belajar, kita belajar. Mungkin diringkaskan dalam keadaan yang macam ni lah. Nampak tak ni semua ni hal apa? Ini semua ni urusan apa ni? Rasa takut, rasa harap, yakin itikad. Hati. Yakin balik. Semua ini berkisar kepada satu anggota, nama dia hati. Nama dia hati. Apa nama dia hati? Memang iman ni tempat dia kat hati. Dia tak sebut sini sembahyang apa tak sebut. Tapi dia sebut secara umum. Apa dia? Yang halal itu halal, apa benda? Yang benda buat kena benda buat. Beriman dengan perkara yang baik. Kat sini, dia tulis sini. Yang sini. Kita kata ni. Tadi. Ni. Dan kita tunjuk kat sini. Ni. Ni takwa ni kat mana? Takwa ni kat sini. Inilah dikatakan dalam kitab Tauhid, tak sah. Kalau tak beriman pada malaikat, tak sah. Kenapa? Malaikat juga rukun dikatakan perkara yang gaib. Kalau semayang itu wajib, mengikatkan yang wajib itu wajib lah. Dia kata semayang tak wajib, habis. Bukan dia tak sah iman, dia katakan tak ada iman. Tidak ada rasa harap pada Allah, tidak ada rasa takut pada Allah. Lepas tu kena rasa harap. Doa ni nak kena betul-betul. Oh ya Allah, aku minta tolong. Kena cakap itu lah. Minta tolong ini, aku harap engkau ya Allah, engkau beri kesian kat aku. Kena kata-kata pengharapan daripada seorang hamba tu kena ada lah. Kenapa? Nak mengesahkan iman kita, kita mesti rasa harap pada belas kesian dia. Kenapa? Dia memiliki belas kesian. Tak ada kamera yang boleh gerak-gerak ni. Kalau dia ada ahli orang dalam tu pening. Mabuk dia. Manually adjusted. Okey, dah pukul 9. Bos Syahid panggil, orang penting. Tunggu je lah, pukul 9 Minggu depan belajar apa? Giliran dari Jumaat. Minggu depan belajar apa? Ibnu Qudamah. Nama bagi hati? Berapa bagi hati apa? Tak tahu. Kitab baru lah. Dah beli dah kitab baru? Dah ada, dapat dah. Ibnu Qudamah. Jalan yang lurus. Wasiat Ibnu Qudamah. Itu baru tajuk tu. Dia ada sambung pada hari Isnin. Itu khusus sambung pada Isnin petang. Kalau nak ikut Isnin petang, dia bersambung dengan ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'il anbiya wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maaf. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله